kalau kita kata pupusnya dalam 20 tahun akan datang ni, kesilapannya adalah pada penggiat itu sendiri. Tak ada orang nak buat dah. Kalau bukan kita, siapa lagi? So, saya nak galas juga tugas ni. Kepada generasi muda kan, you stick with traditional tu dulu. Dia menjadi satu kepuasan loh. Sapek ni kan alat tradisional Sarawak. Jadi bagi saya, orang Sarawak tu sendiri mesti preserve. Pada 22 Februari 2022, 257 pemain muzik secara serentak memetik tali sapek. Alunannya bergema di negeri Sarawak sekaligus mencipta rekod baharu dalam Malaysia Book of Records. Lebih menarik, ramai yang terbabit memainkan alat muzik tradisional orang Ulu itu adalah generasi milenia. Sapek Movement adalah satu daripadanya. Bukan sebuah kumpulan muzik, sebaliknya, ia gerakan yang menggabungkan penggiat alat muzik sapek seantero Malaysia. Gary Sudom Raymond, anak muda etnik Kenyah, seorang daripada pengasasnya. Dalam perjalanan mencari ilmu pada usia muda, dia terpanggil untuk melestarikan warisan muzik kaumnya. Idea menubuhkan Sapek Movement ni sebenarnya masa tu saya memang ada misi untuk balik ke Sarawak and then to start something. Kebetulan jumpa juga dengan rakan dekat sini. Kita cita-cita, visi ni macam sama lah. Kita punya perjuangan ni macam sama. Why don't kita just kita collaborate lah kerjasama. Masa tu event tu kita buat simple je sebenarnya. Tujuan dia adalah untuk mengumpulkan, saling kenal mengenal. Tak sangka pula dapat daripada ni sambutan daripada media, sambutan daripada yang lain kan, macam mereka tak pernah nampak orang lalu kat situ, turis lalu kat situ, dan semua orang stop by nearby. Dari situlah tercetusnya kami lihat, boleh Sapek Movement ni dia macam ada sambutan lah macam tu. Dan Sapek Movement ni pun dia bukan band, it's a movement. Kami nak bawa satu gerakan sapek ni, everyone can be join kan. Kita nak kumpul seramai yang boleh pemain sapek dan semua yang terlibat, tak kira daripada yang tua sehingga kelas muda. Kampung Muhibah, Kuala Baram, Sarawak. Nurul Ain, seorang lagi remaja yang mempunyai minat mendalam terhadap sapek. Seringkali pada penghujung minggu, dia bermain sapek bersama keluarga, termasuk ibu bapanya, Muhammad Yahya dan Fauziah Bohayan. Berbeza generasinya yang lebih teruja dengan bunyi-bunyian dari barat, Ain seorang peminat seni yang bergiat dalam bidang tarian tradisional di peringkat sekolah. Minatnya terhadap sapek bermula hampir 3 tahun lalu. Sapek ni unik. Bila you belajar something yang unik, orang akan pandang you. So, saya tak rasa tersisih pun. Padahal saya rasa bangga bila saya dapat main sapek tu sendiri, saya rasa bangga sangat. Memula tu dia cakap nak masuk kelas sapek. Okeylah, saya bilang. Janji dia perlu membagikan masa pelajaran dan seni dia kan, hobinya.
Okey, lepas tu saya belikan dia sapek, hantar ke kelas sapek movement dalam hujung minggu. So, di sana saya tengok dia pandai membahagikan masa untuk pelajaran dan seninya tu kan, hobinya. Semakin hari dia semakin meningkat. Saya teruslah beri galakan. Lagipun untuk Muslim, jarang-jarang ada kan main sapek. Jadi dia salah satu di antara pelajar sapek movement yang beragama Islam. Dia boleh jadi contoh, menarik lagi ramai orang yang bukan di kalangan orang yang main sapek. Kalau dia orang melihat Nurul boleh main sapek, kenapa dia orang tidak boleh? Di studio wayang kulit Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, anak-anak keluarga Kamarul Baisah Husin bersiap untuk berlatih bagi sebuah pementasan wayang kulit. Mereka waris kepada Allahyarham Husin Yusof, seorang tokoh adiguru wayang kulit unggul dari Kelantan. Misi mereka meneruskan legasi zaman berzaman dalam bidang yang diangkat sebagai warisan budaya oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO ini. Kamarul Baihaqi Kamarul Baisah antara tok dalang cilik yang sedang diasah potensi dan bakatnya dalam mempersembahkan seni wayang kulit kepada khalayak umum. Sejak diribaan datuknya, Baihaqi menyaksikan bagaimana keluarga Pak Husin giat bergendang, silat bertingkah dan melayah boneka Mahasiko di layar putih. Mereka kerap berlatih setiap hujung minggu bagi meningkatkan kemahiran dalam seni rakyat, terutama pedalangan wayang kulit. Bagi Baihaqi sendiri, penglibatannya dalam seni warisan bangsa ini secara tidak langsung membuka mata rakan-rakan seusianya. Ada yang macam terkejut, ada yang tiba-tiba baru tahu bukan dia macam wow macam tu. So ada yang macam dia dah pernah tengok tapi dia cuba tanya saya macam betul ke dia macam tu. So dia macam best lah juga bila dia dapat tahu. Minat Baihaqi yang juga generasi ketiga dalam keluarga wayang kulit ini tidak menghairankan, apatah lagi datuk serta kedua ibu bapanya masing-masing adalah penggiat seni tradisional. Mahu atau tidak,
Dialah harapan untuk meneruskan legasi keluarga memacu kelestarian warisan budaya. Pagilah hari memasang luka dan menangkap ikan gelama. Trio Peranakan Celoteh Melaka adalah gabungan 3 penggiat seni budaya Dondang Sayang dari negeri Hang Tuah. Dianggotai Hairul Asraf Abu Husin, Baba Cedric Tan dan Bibi Lanio, kumpulan ini baru ditubuhkan penghujung tahun lalu. Dondang Sayang di Malaysia ada 4 jenis, iaitu Dondang Sayang Melaka, Dondang Sayang Baba Peranakan, Dondang Sayang Tanjung Penyengat dan Dondang Sayang Pulau Pinang. Ia menggabungkan pantun, muzik dan busana Melayu dalam persembahannya. Dondang Sayang dikatakan berasal daripada nyanyian istana zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Warisan inilah yang mahu dipertahankan Trio Peranakan Celoteh Melaka. Trio Peranakan Celoteh Melaka ini diinspirasikan atau diilhamkan dari pengarah JKKN Melaka, iaitu Cik Puan Azlina binti Alias. Kami mula-mula berjumpa di satu persembahan di Pulau Pinang, sempena Festival Peranakan. Jadi idea ini apabila digabungkan, dia akan menjadi lebih meriah kerana masing-masing suka berceloteh secara spontan. Jadi kami bertiga selalu membuat persembahan bersama di Melaka atas nama Trio Peranakan Celoteh Melaka, walaupun kami masing-masing mewakili organisasi yang berlainan. Tapi demi seni budaya, kita orang kata menggebeling tenaga, bekerjasama untuk memberikan satu persembahan yang terbaik, dan kita orang kata kembalikan kegemilangan untuk berceloteh, berpantun dan berdondang sayang secara spontan. Dengarkan. Terang bulan di balik awan. Berusia 39 tahun, Hairul Asraf atau lebih dikenali sebagai Adi, antara generasi pelapis yang giat mempersembahkan dondang sayang di seantero negara. Latar belakangnya dari darah berketurunan seni, anak kepada tokoh orang hidup kebangsaan dan penggiat dondang sayang terkemuka, Allahyarhamah Nyonya Tan Abdullah. Legasi peranakan ini mengalir di dalam dirinya. Bak kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Merdeka lambang perpaduan dondang sayang. Dondang sayang secara umumnya boleh kita definisikan sebagai nyanyian kasih, kerana dondang membawa erti nyanyian ataupun menyanyi, kita berdondang, kita berdendang, dan kasih itu sayang itu membawa maksud cinta, kasih. Kerana orang-orang terdahulu, apabila mereka ingin menyampaikan hasrat mereka, terutamanya apabila berkasih sayang, kita bukan seperti budaya barat yang orang kata terus saja kita boleh bagi tahu. Tapi kita adat orang timur ini penuh dengan tata susila, sopan santun, dan mereka menggunakan pantun. Pantun ini untuk menyampaikan maksud. Apabila menyampaikan maksud ini, dipasangkan pula dengan pasangan dan dilagukan pula dengan dondang sayang. Dalam dondang sayang ini selalunya dinyanyikan secara berpasangan, kerana mereka akan berbalas-balas pantun dan menyampaikan hasrat ataupun maksud dalam pantun yang dilagukan. Kita boleh simpulkan bahawa dondang sayang ini boleh diertikan sebagai nyanyian kasih, walaupun terdapat pelbagai tema pantun yang boleh dilagukan dalam dondang sayang. Saya rasa dondang sayang ini merupakan darah daging, ya.
budaya Baba Nyonya. Kerana kita kira macam kita ni orang yang agak halus dari segi pertuturan, kebawaan diri. Jadi bila berpantun tu memang orang kata ianya merupakan macam kiasan. Kita tak boleh kata cakap secara terus kan. Jadi kalau kita berkiasan tu memang dia bawa maksud yang lain. Jadi kalau orang berpantun tu kadang-kadang dia nak bagi tahu cerita yang lain bukan secara langsung ya. Jadi dalam kiasan tu ada dia punya nasihat, benda yang dia nak betulkan ya. Jadi saya rasa itu merupakan satu teknik dalam cara hidup kita yang orang kata berbudaya tinggi. Keunikan dondang sayang datang daripada nyanyian yang digabungkan dengan pantun Melayu. Acara berbalas pantun ini dilakukan secara spontan, lazimnya bertemakan keriangan dan kasih sayang. Teknik khas digunakan dalam melagukan pantun ini bagi menghasilkan irama lebih dinamik. Sebenarnya apa yang membezakan antara pantun asas dan pantun nyanyian dalam Dondang Sayang adalah teknik nyanyian. Teknik kita berpantun. Contoh, saya ambil pantun asas, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama adik seorang. Ini merupakan pantun asas dalam nyanyian Dondang Sayang yang mempunyai 4 baris dalam satu rangkap. Tetapi, apabila kita lagukan dia dalam Dondang Sayang, dia akan menjadi 7 baris. Iaitu, dia akan berbunyi begini. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 kucing berlari. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama adik seorang. Dondang Sayang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama seorang adik seorang. Jadi dia mempunyai 7 baris. Dan nombor ataupun formula untuk menyanyikan Dondang Sayang dari pantun asas yang kita tukarkan kepada pantun nyanyian, dia akan menjadi 1-2-1, 3-4, 3-4. Jika pantun asas, dia mempunyai 4 baris sahaja, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Ini yang membezakan di antara pantun nyanyian Dondang Sayang dan juga pantun asas. Pelbagai pantun boleh digunakan, tidak ada masalah. Cuma kita sebagai penyanyi Dondang Sayang, kita perlu tahu bagaimana nak menukarkannya kepada cara bentuk pantun nyanyian. Sementara itu di Miri, Sarawak, Gary Sudom Raymond hari ini berhadapan dengan beberapa pelajarnya bagi menurunkan ilmu dan kemahiran bermain alat muzik sape. Ia sebahagian inisiatif yang diunjurkan Sape Movement untuk memartabatkan lagi seni warisan budaya Sarawak ini. Anak-anak muda dari sekitar Miri yang berminat dapat mempelajari teknik bermain alat muzik yang secara tradisinya digunakan bagi mencetuskan keadaan bersawai atau menurun. Biarpun berat dengan unsur mistik, hari ini sape lebih diangkat sebagai satu daripada beragam elemen dalam bidang muzik, sama seperti alat bunyian yang lain. Walaupun berbentuk seperti gitar moden, karakter sape itu sendiri berbeza daripada segi teknikal dan cara bermain. Paran dia akan rhythm dulu, so nanti tukar lagi. Sape dan gitar tu dia berbeza sebab sape ni dia tak main chord. Macam gitar dia main chord. Kalau gitar dia ada di banyak box, like dia banyak position. C dekat bahagian rendah, C bahagian lain lagi dan seterusnya. Contoh, gitar dia boleh main bermacam-macam key. Tapi kalau sape ni dia stick to one key. Nada dia cuma satu. Dan dia scaling dia pun dia tak macam gitar, dia cuma pakai scale pentatonic. Kalau traditional pentatonic scale dia cuma ada note do re mi sol la. 5 not je. So kita kena fikir apa nak buat dengan 5 not ni. Kalau sape tu semakin kecil dia boleh tune kepada high note lah. Note. Kalau dia makin besar sape tu, makin besar sape dia akan tune dalam, contoh dalam paling-paling sesuai pun D,
E, contoh. So kadang-kadang ada sapek yang nak tune kepada pergi A, dia tak dapat, tali dia akan putus lah. So dia kena size dia kecil. Main peranan jugalah size tu. Saya dorong siapa-siapa yang mengajar sapek tu, kalau dia dapat menggunakan satu istilah yang tepat, yang betul, iaitu daripada suku tu sendiri, suku Kenyah tu sendiri. Kenyah tu panggil apa? Kan, untuk ngedet ke apakah, ya. Jadi supaya orang luar datang, dia belajar sapek tu, dia belajar everything apa yang daripada suku tu sendiri, which is something to be proud. Gary mengasaskan gerakan Sapek Movement pada tahun 2016. Misinya ialah untuk berkongsi seni dan budaya Sapek menerusi muzik serta hiburan. Selain itu, dia juga mahu warisan budaya ini dihargai selain mewujudkan sebuah platform untuk generasi baharu meneroka bakat dan potensi mereka. Bagi menarik minat mereka, ia dilakukan melalui asimilasi pendidikan berteraskan terma muzik barat yang digabungkan dengan teknik tradisional bermain alat muzik ini. Bagi saya, dia still long journey untuk membukukan sapek ni, dan tapi buat sementara, yes, of course kita nak mengajar kan, medium we want people to understand dulu kan, so kita pakailah pemahaman daripada western supaya dia macam people can understand it. Ketamadunan dan kemasyhuran sesebuah negara lahir daripada manifestasi seni dan budaya. Malaysia kaya dengan kerencaman seni warisan atas faktor kepelbagaian kaum yang memakmurkan tanah air ini. Seni dan budaya tradisi ada peranan yang cukup besar dalam menyumbang kepada pembangunan sesebuah masyarakat, terutama dalam membentuk sesebuah negara bangsa yang beridentiti dan jelas jati diri warganya. Namun dek peredaran masa dan kepesatan teknologi, warisan budaya zaman berzaman semakin lama dilihat semakin terhakis di kalangan generasi alaf baharu. Langkah kelestarian perlu diambil dengan kadar segera sebelum pakarnya pergi meninggalkan kita. Jika tidak, terhentilah nadi warisan, matilah denyut seni dalam ketamadunan. Masih ada masa dan insan yang peduli. Datang daripada susur galur keluarga seni, pemikiran kanak-kanak berusia 12 tahun ini melangkaui usia mudanya. Bila dah seni Kelantan ni dah semakin menurun, macam wayang kulit apa semua kan, dah semakin menurun, macam tak ada orang nak buat dah. Kalau bukan kita, siapa lagi? So saya nak galas juga tugas ni. Keluar barang sekejap bonda, anak masuk mengadap bersama dengan Adina Kos Serawi ni bonda. Maka didengar oleh Tuan Puteri Siti Dewi. Lagi-lagi pula pada masa yang lain. Hei! Ayah ni bernama Raja Siang. Adina ku Kosi dan... Berbeza wayang kulit Jawa, wayang kulit Melayu Kelantan dikatakan berasal dari Kemboja dan dibawa masuk melalui Patani, selatan Thailand. Seni rakyat ini sudah sebati dengan jiwa bapa Bai Haki, Kamarul Baisah Husin, yang kini berkhidmat sebagai timbalan dekan bagi pusat seni pentas tradisional di Aswara. Dalam seni tradisi ini, saya memang orang kata daripada dalam perut lagi lah. Kerana saya dilahirkan dalam keluarga
yang penuh dengan kesenian, iaitu daripada arwah bapa saya yang merupakan seorang Tok Dalang. Bahkan arwah bapa saya ni dia boleh menguasai ke semua kesenian tradisional yang berada di Kelantan. Termasuklah pembuatan alat muzik. Saya melanjutkan pelajaran ke Aswara peringkat diploma. Di situlah saya mula belajar alat muzik wayang kulit. Sebelum ni saya belajar dengan arwah bapa saya, tidak mendalam lah. So belajar teknik perwayangan, belajar vokal, belajar alat muzik, nyanyian. Di situ yang mendorong saya lebih cenderung kepada Tok Dalang lah dalam bidang wayang kulit. Sambung master pun saya fokus kepada dalam muda juga, di mana saya lebih tekan kepada adab berguru dalam segmen dalam muda. Saya ambil Levi Strauss punya metod lah, structuralism. Selain wayang kulit, Kamarul turut berkemahiran dalam seni makyung, dikhibarat, kertuk dan silat. Namun cinta terhadap wayang kulit mengatasi segalanya. Habis tu siapa nak? Aduh kau bayo, dia kata kita tengok kita ni suka orang tua bayo. Sebuah persembahan wayang kulit yang bagus, yang menarik tu, dia bergantung pada Tok Dalang tu. Kerana dalam wayang kulit adalah Tok Dalang tu adalah tonggak ataupun sebagai pengarah dia lah. Yang penggerak cerita pun dia lah, sebagai main karakter lah yang utama sekali dalam wayang kulit, terutamanya wayang kulit Kelantan lah. Peminat dia akan tengok kriteria sebagai Tok Dalang tu. So dari segi nyanyian terutamanya, dari segi ucapan dialog dia, rasa emosi dia, lepas tu dari segi cerita, pengolahan dan juga improvisasi. Penonton dulu berbeza dengan penonton sekarang. Penonton dulu dia kadang-kadang tu dia tak nak tengok lawak jenaka, dia nak tengok cerita. Sebab dia kata cerita tu yang menarik bagi mereka. Tapi golongan sekarang, penonton zaman sekarang dia beralih kepada komedi. Dia nak tengok banyak komedi dalam cerita tu. So dia kena tahu cerita hikayat. Itu adalah kelebihan yang pertama lah. Yang kedua, dia kena tahu teknik improvisasi. Di mana dia tak ada skrip kan. So bagaimana dia nak olah cerita untuk menarik minat golongan-golongan muda dengan masuk isu-isu semasa. Itu penting. Dan juga dari segi nyanyian. Mestilah Tok Dalang tu mesti ada suara. Mesti ada suara, mesti pandai menyanyi. Sebab itu adalah satu tarikan utama juga. Kalau Tok Dalang tu tidak ada suara, dia ada kelemahan. Tapi walau bagaimanapun, kalau Tok Dalang tu yang bagus, dia tahu dah kelemahan dia tak boleh nyanyi. So dia tak nyanyi. So di situlah pentingnya seorang Tok Dalang tu untuk menutup kelemahan dia. Hari ini Adi ada jemputan persembahan bagi menyambut ambang Hari Kebangsaan di Kuala Sedili, Johor. Sementara menanti acara yang bakal berlangsung pada sebelah malam, seperti kelaziman, Adi akan menukil idea pantun yang berpotensi untuk digunakan dalam persembahan mendatang. Ia rutin yang datang daripada ilham memerhati keadaan sekeliling serta tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mata mengantuk hai segar, menjadi segar. Jangan mengaku anak Melaka. Kalau tak tahu berdondang sayang, sobat ramai. Jangan mengaku Melaka, anak Melaka. Ilham itu datang dari Yang Maha Esa. Cuma kita perlu ada minat. Apabila kita ada minat, semua benda menjadi mudah insya-Allah. Dan kita perlukan latihan yang sangat banyak. Contoh apabila saya duduk-duduk, saya akan, kerana pantun ini mempunyai unsur alam sebagai sampiran. Contohnya, kalau saya nampak pokok kelapa, saya akan cuba untuk nukilkan ataupun tukangkan pantun yang saya nampak. Contoh kalau pokok kelapa, tinggi-tinggi pokok kelapa, daunnya gugur jatuh melayang. Sudah lama tidak berjumpa, bolehkah kita berkasih sayang?
Ini betul-betul spontan sebab saya nampak pokok kelapa. Jadi kita cuba untuk berlatih apa sahaja unsur alam, langit, burung, tanah, daun, buah. Segala unsur alam ini kita boleh gunakan untuk sampiran dan kita boleh pasangkan dengan maksud yang kita ingin sampaikan. Tetapi formula untuk menukilkan pantun perlulah dimulakan dengan maksud dahulu. Kemudian baru pembayang. Jadi apabila kita berlatih dengan banyak, insya-Allah kebitaraan itu akan datang sendiri. Bunga kesidang gugur melayang, dipetik santun dara pemalu. Bunga kesidang gugur melayang, indah dondang berlagu sayang, kawan ramai. Wadah pantun hai dulu, sedari dulu. Bunga kesidang gugur melayang, dipetik santun darah. Berpuas hati dengan pantun dinukil, Adi beralih kepada langkah seterusnya, mencari irama sesuai bagi melagukan bait dikarang. Proses berterusan dalam memartabatkan keunikan seni dondang sayang. Ain seorang daripada pemain sape yang mendapat tujuh ajar daripada Gary. Setiap minggu, dia mendalami serta mengasah bakat dalam seni budaya orang Ulu ini. Bagi Ain, ia langkah yang perlu diambil oleh anak muda sepertinya bagi meneruskan warisan muzik Kepulauan Borneo. Apatah lagi, generasi pemain sape terdahulu semakin lama semakin tiada. Bila kita tengok CV Sapek Master, orang-orang tua pun dah berusia, mereka pun macam memori mereka pun lemah. Mungkin mereka main sapek tu pun mereka ingat tak ingat. Jadi golongan muda sekarang ni perlu involve lah dalam sapek. Sapek ni kan alat tradisional Sarawak. Jadi bagi saya orang Sarawak tu sendiri mesti preserve sapek ni. Kalau tak dijaga, orang kata akan pupus. Ain boleh berbangga apabila baru-baru ini tampil membuat persembahan kali pertama di Borneo Jazz Festival. Ia langkah seterusnya dalam proses Ain untuk menjadi seorang sape master, pemain sape yang diiktiraf rakan seperjuangan. Biar masih jauh, tiada apa yang mustahil. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Malam ini di Kuala Sedili, Johor, Adi diundang bagi memberi persembahan lagu Dondang Sayang untuk acara menyambut ambang Hari Kebangsaan. Lengkap berbusana Melayu, dia tidak gugup kerana sebagai Johan Bintang Asli Remaja Melaka 2001, Adi sudah biasa menampilkan diri di khalayak umum untuk menghiburkan mereka. Lagu main production. Dan seorang lagi kita ada saudara Asraf. Kita berikan tepukan kepada Along Asraf. Main singgah Along, main singgah. Assalamualaikum. Apa khabar? Jangan sini. Kita jangan tempik-tempik orang Johor. Janganlah. Assalamualaikum. Jangan. Minta maaf biasalah kalau dekat Melaka memang macam tu. Betul. Baik. Oh, kalau dekat Johor ni dia lain sikitlah. Dia kan kalau kat Johor kan dia macam ada gazal kan. Kalau dekat Sedeli dia ada lagu gazal tau. Contoh Seri Sedeli. Sila dong. Bagi okey, saya try. Belah sini tolong. Hey. Dari apa dia turun
Setiap persembahan disesuaikan dengan profil penonton yang hadir dan malam ini Adi memilih untuk menggabungkan Dondang Sayang dengan rentak muzik mambo. Ia satu langkah bagi menarik minat penonton terhadap muzik tradisional. Ini satu usaha yang orang cakap perlu dibuat secara berterusan, bukannya secara bermusim. Apabila kita buat secara berterusan dan digebelingkan pula dengan tenaga dari semua pihak, makanya usaha yang berterusan ini perlu dimulakan di peringkat akar umbi, iaitu apabila generasi muda kita masih lagi rebung, bukannya apabila telah menjadi buluh. Yang penting kita tanamkan minat, kita tanamkan jati diri mereka. Secara semula jadinya, ianya akan terpahat di sanubari mereka. Dan alhamdulillah sekarang ini, Dondang Sayang telah pun dimasukkan di dalam silibus mata pelajaran di sekolah. Menarik minat generasi baharu bagi menghargai wayang kulit juga antara amanah besar yang digalas Kamarul Baisah Husin. Tiada yang lebih sesuai untuk ditanamkan minat ini daripada ahli keluarganya sendiri. Kamarul bertuah, anak-anaknya juga menunjukkan kecenderungan untuk mengasah bakat serta potensi mempertahankan warisan seni yang mengalir dalam keluarga mereka. Selain latihan secara amali, Kamarul juga menggunakan pendekatan bercerita mengenai sejarah dan elemen penting sesebuah persembahan wayang kulit itu. Cerita wayang kulit tradisional yang berkisar epik hikayat Panji Mahabharata dan Ramayana memudahkan sedikit tugas Kamarul lantaran kisah naik turun kehidupan Sri Rama dan Sita Dewi yang mampu menarik minat ramai. Bagi Kamarul, ia wadah terbaik dalam usaha mempertahankan seni budaya wayang kulit tradisional. Siama mesti ada anak panah ni. Macam mana suara Raja Siama? Raja ni kena pertuturan dia lembut, kena lembut, kena halus apa satu. Kalau dia cakap, siapa nama diri Tuan Hamba 10 kali lan luasa. Walaupun dia cakap dengan Ji pun, kalau Ji cakap, nama diri Tuan Hamba, dia mesti juga lembut. Sebab dia, karakter dia adalah seorang raja. Kalau kita kata pupusnya dalam 20 tahun sikit lagi, 20 tahun akan datang ni, kesilapannya adalah pada penggiat itu sendiri. Kerana tidak memperjuangkan ataupun menyahut seruan untuk mengekalkan dan memelihara wayang kulit. Sifat orang seni itu sendiri, yang pertamanya adalah menyalahkan antara satu sama lain. Contohnya mengatakan, engkau tak betul, yang ni tak betul, sampai berpecah, sampai bergaduh, sampai lepas tu hilang. Apabila anak-anak nak main, dia marah. Orang nak sentuh pun, dia kata, tak boleh ni, tak boleh sentuh. Itu adalah membataskan ataupun kita membantu minat mereka. Kalau pupusnya nanti, kita lah yang rugi. Masyarakat itu yang rugi, negara itu yang rugi. Pada era sekarang ni, termasuk saya sendiri dengan Tok Guru saya telah membuat sedikit perubahan. Bukan merosakkan dia, tidak. Membuat sedikit perubahan untuk menarik golongan-golongan baru. Supaya selari dengan peredaran zaman. Kalau kita main yang autentik punya Kelantan punya cerita, dengan bahasa-bahasa Kelantan, dia tengok 3 minit, lepas tu dia belah. Sebab dia tak faham. Satu lagi tak faham, satu lagi tidak dekat dengan mereka. Apa yang perubahan yang kami buat adalah dari segi contohnya lagu. Sekarang ni kita sudah suntik lagu-lagu baru masuk ke dalam wayang kulit Kelantan. Dia masih tidak merubah struktur wayang kulit. So kita boleh buatkan gitar lagi. Kalau kita tengok Thailand tu sudah ada gitar, drum dalam bidang wayang kulit. So di situlah sedikit sebanyak boleh menarik golongan-golongan baru. Seperti Adi dan Kamarul, Gary juga punya misi yang sama menarik perhatian golongan baharu dalam inisiatif melestarikan kesenian bangsa. Sampai warisan nenek moyangnya dan selagi berkemampuan, Gary mahu ia diangkat ke tempat yang sepatutnya sebagai warisan negara di pentas dunia. Misinya baru bermula, tetapi Gary tidak akan alpa.
Kalau benda ni tak dijaga, katakan practitioner yang tua-tua sekarang mereka dah tak ada lagi. So who's going to play? Macam mana generasi seterusnya nak dengar melodi tu? Kalau mereka dengar pun, adakah dia 100% macam mana dulu main? Kepada generasi muda kan, you stick with traditional tu dulu. Dia akan satu persatu, kita akan rasa macam wow, ini dia. Saya dah dapat main apa yang orang dulu main, tradisional dulu main. Apabila benda tu dah dapat diimplementkan, dapat dimainkan, dia menjadi satu kepuasan loh. Mereka generasi pewaris seni budaya bangsa. Budaya sebuah bangsa yang merdeka, yang hidup harmoni dan saling menghormati keragaman bermasyarakat. Warisan turun-temurun dipertahankan untuk tatapan generasi mendatang. Generasi yang bakal mencari keutuhan jati diri.